إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersama-sama munajat doa qunut nazilah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid samlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cekap anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya mujibad du'a is-sa'ilin, ya qabilat ta'ibin, ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahannya, atas izinnya, atas jemputannya. Pagi ini kita dapat lagi kembali bersama-sama bersua wajah melalui alam nyata dan juga melalui alam maya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah atas pinjaman rahmat dan nikmatnya. Sehari lagi usia dipinjamkan, sehari lagi rahmat dilimpahkan,
dan nikmat kita rasai. Alhamdulillah. Yang mana pagi ini kita akan sama-sama menyambung kitab hadis penawar hati. InsyaAllah kita akan masuk kepada hadis yang ke-16 atas nama satu tajuk, penuntut yang rugi. Bila tajuk hari ini cerita tentang penuntut, maka kita terpalit. Saya dan juga perempuan yang ada dalam masjid dan juga yang berada dalam Google Meet. Kita ni penuntut. Penuntut ni orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu demi keridhaan Allah. Orang yang mencari ilmu demi nak menunjuk-nunjuk. Orang yang mencari ilmu nak suruh orang kata dia rajin. Orang yang mencari ilmu demi nak suruh kata dialah yang paling alim. Kita tengok kategori yang mana satukah kita. Yang mana satukah kita. Kita tak mau menjadi seorang penuntut yang rugi. Yang bersusah payah berusaha untuk ke majlis ilmu ataupun ke mana-mana kelas mempelajari ilmu, tetapi hanya rugi yang kita peroleh. Seperti mana hadis-hadis yang telah lalu, kalau bangun tahajud hanya dapat berjaga malam, kalau berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga, tapi kalau pergi belajar, rugi apa pun tak dapat. Imbuhan untuk akhirat. Dan kita bimbang anda kita termasuk dalam kategori yang akan disebut di dalam kitab hadis ini. Baik. Kita raikan hadis ini, kita baca sama-sama dah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Baik, alhamdulillah. Satu hadis yang diriwayatkan daripada rawahu ni maksud diriwayatkan, diceritakan semula oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ini martabat hadis ini adalah martabat hadis yang paling sahih. Maknanya memang orang yang tukang cerita tu orang yang sahih, dan orang yang tukang ambil cerita tu pun orang yang sahih. Orang yang baik, orang yang tak pernah melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Didengar daripada siapa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana kita sebut Abu Hurairah ini adalah di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Dalam satu peristiwa, Abu Hurairah ni, masa ni Rasulullah dah tak ada, Rasulullah dah wafat. Bila dia bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat akan berebut menulis, yang pandai menulis akan berebut menulis untuk dijadikan hadis dan ditinggalkan pada kita hari ini. Ada sahabat yang tak pandai menulis tapi pandai menghafaz, bijak, berusaha untuk menghafaz setiap kalimah yang dibaca oleh Abu Hurairah. Kemudian dalam salah seorang tu adalah sahabat-sahabat yang pandai macam kita. Saya tak macam kita ni, kita suka syak wasangka dekat orang. Ni yang hampa duk kalut-kalut tulis ni betul ke Abu Hurairah tu? Ada su'uzzan. Saya kata macam kita. Kita ada satu sifat yang suka sangka buruk dekat orang. Jadi dia berkata, bila dah seorang kata macam tu, ni kata orang munafik dah. Bila seorang kata macam tu, betul lah dia ambil pokok daripada Rasulullah. Rasa ragu-ragu lah dekat dia ni. Kahwin pun tidak, keluarga pun tak ada. Betul ke dia boleh jaga semua kalam-kalam Nabi hingga satu persatu dia tak pernah tinggal? Betul kot. Bila dia ada perkataan kot tu, dia ada satu rasa syak, ragu-ragu. Kemudian
Kalau macam tu kita tanya seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yang sentiasa membenarkan Nabi. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang tak pernah mendustai Nabi. Jadi kita pergi tanya dia. Dia pun pilih tanya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Abu Bakar As-Siddiq, dia riwayat hadis tak banyak, sikit. Nah, dia tak termasuk dalam 7 orang yang beriwayat, yang paling banyak beriwayat hadis. Dia tak masuk. Tapi Abu Hurairah orang pertama yang paling banyak dah. Kemudian dia pun bertanya kepada Abu Bakar, kami ni hari ni baru dapat satu hadis. Hadis yang kita baca ni lah. Kami baru dapat satu hadis daripada Abu Hurairah. Tapi ada di kalangan kami yang ragu-ragu. Betul ke apa yang dia kata ni? Boleh pakai ke? Hari-hari dia buat pula hadis baru. Hari-hari dia buat pula hadis baru. Hadis ni maksud dia apa yang Rasulullah kata, apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah mengaku. Itu hadis. Nah, dia kalau habis-habis sangat dia akan cerita, okey, Rasulullah dia tak kata apa dekat kami. Waktu kami makan bewak pasyak, dia tengok saja. Yang tu Nabi tak kata apa. Jadi hadis. Nah, Rasulullah dia kalau kami makan bawang mentah, dia tak boleh masuk dalam masjid, dia suruh main di luar. Itu hadis. Rasulullah itu busuk. Padahal Rasulullah hanya buat dengan tangan dia. Tidak pun Rasulullah tarik, duduk di luar, busuk. Mengganggu kekhusyukan orang lain. Itu perbuatan. Kadang dia diam pun jadi hadis. Jadi Abu Hurairah dia akan cerita setiap kelakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampailah orang ragu-ragu bila tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar jawab, kalaulah kata-kata itu datang daripada Abu Hurairah, dia benar. Kerana sesungguhnya dia tak pernah tinggal Nabi. Aku tinggal juga, dia kata. Aku tinggal waktu aku balik menyantuni ahli keluarga aku. Aku balik tidur di rumah aku. Aku cari nafkah untuk anak dan isteri aku. Sementara Abu Hurairah dia tak ada anak bini. Dia tak ada rumah tangga. Dia duduk di masjid, tempat tidur dia, belantak dia tu dekat dengan rumah Nabi. Dekat sangat-sangat dengan rumah Nabi. Jadi dia adalah, kalau kita hari ini kita panggil apa? CCTV Nabi. Nah, dia melihat setiap gerak-geri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, kalaulah hadis itu datangnya daripada Abu Hurairah, benar. Satu patah dia bagi jamin. Kalau datang daripada Anas bin Malik, benar. Anas bin Malik itu duduk dalam rumah Rasulullah terus. Duduk terus. Tidak mangkit dengan Rasulullah. Macam Abu Hurairah duduk juga di luar rumah. Tapi sentiasa ada. Sampailah Abu Hurairah ini merakamkan cara Nabi pakai kasut, cara Nabi buka kasut sampai tahap tu. Jadi hadis. Nabi pakai kasut, dia kata, kadang-kadang baginda kasut Nabi macam kita kata terkalih. Nah, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membetulkan kasut tersebut kerana nak memulakan kaki kanan dulu. Kita ni pakai selum kan. Tambah kalau kelam kabut kan. Nah, ikut suka je kadang yang hak sepit tu patut duk tani kan. Nah, kira dia nak sodok je pakai. Tapi Rasulullah ni orang dia detail, kata Abu Hurairah. Baginda tidak akan memakai kasut jikalau tidak didahului dengan kaki kanan dulu. Kok mana pun dia akan kaki kanan dulu. Kerana kanan itu jauh lebih mulia daripada yang kiri. Dia akan mulakan. Dan dialah yang merakamkan cerita Nabi pakai kasut. Dan bila buka kasut, kok mana pun Nabi akan buka kiri dulu. Kita kira nak buka. Kan? Tambah aku nak terkencit. Masuk kasut-kasut pun boleh. Dah? Kita jadi tak apa kisah. Tapi itulah kata Abu Hurairah. Itulah perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak apa nampak nak pakai kasut kaki kanan, nak buka kaki kiri dulu buka. Nabi tak kata apa macam tu. Itu yang dikatakan dia merakam pada perbuatan. Dia merakam pada diamnya Nabi. Dia merakam pada perkataannya Nabi. Itulah Abu Hurairah. Kalaulah ada pita rakaman bolehlah dengar kan. Tapi tengok dah
sahabat yang Allah Ta'ala ciptakan memiliki kebijaksanaan yang amat hebat. Itulah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis kita ni. Baik, apa yang nak ceritakan? Nak cerita tentang orang yang menuntut ilmu. Yang mana dia kata, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang belajar ilmu pengetahuan dari jenis ilmu yang sepatutnya dipelajari hanya untuk mencapai keridhaan Allah. Ilmu apa? Iaitu ilmu agama. Tetapi ia mempelajari ilmu tersebut tidak lain tujuannya kecuali hanya untuk mencapai sesuatu tujuan keduniaan. Maka orang yang sedemikian tadi tidak akan mencium bau wangi syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dia belajar ilmu agama bukan kerana mencari keridhaan Allah, tapi atas tujuan keduniaan. Okey, di antara tujuan keduniaan, pertama, nak diangkat darjat dia di kalangan manusia. Nah, nak diangkat darjat dia, orang akan sebut dia, dialah orang yang paling bijak, dialah orang yang paling alim, dialah menjadi bahan rujukan. Jadi, maka dia dimuliakan. Hanya semata-mata mengharapkan kemuliaan dunia, maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia takkan menghidu bau harumnya syurga. Kemudian orang yang belajar ilmu hanya untuk meraih pangkat. Nah, kalau belajar ilmu agama ni senang dapat duit. Orang selalu sedekah. Apa juga orang suka bagi dekat dia. Belajarlah. Nah, bukan kerana keridhaan Allah. Baik. Niat kita belajar ilmu agama. Kita sama-sama penuntut. Saya pun penuntut. Puan-puan pun penuntut. Dan kita sama-sama penuntut. Dan menuntut ilmu Allah ni sampai mati takkan habis. Buah sungguh. Tak pernah habis. Kita mungkin berhenti seketika waktu kita melahirkan anak, membesarkan anak, dan kemudian kita kembali sebagai penuntut. Penuntut di jalan Allah. Dalam kita menuntut ilmu ni, apa tujuan? Masing-masing ada tujuan kan? Setiap orang nak pergi belajar ada tujuan kan? Ada tak? Adakah? Aku saja-saja tapi masa tak nak buat apa, anak-anak semua dah kahwin. Nah, cucu pun tak payah mengasuh, tak nak buat kerja apa dah. Tidak mengaji. Adakah sebab tu? Tak. Okey, sebab utama kata Nabi SAW, sebab utama kita belajar ilmu agama, sebab paling utama ialah untuk membasmi kejahilan. Itu sebab dia yang utama. Kita jahil. Apa maksud jahil? Bodoh. Kita bodoh. Mengaku. Nah, hang adalah PhD pun hang tetap bodoh. Jangan marah saya cakap nak. Kamu tetap bodoh. Selagi mana ilmu yang kamu ada kamu tak boleh gunakan. Selagi itulah kamu bodoh. Sayang mengaji tinggi-tinggi tapi tak beramal dengan ilmu, maka dia tetap bodoh. Tujuan utama kita belajar ilmu agama adalah untuk membasmi kejahilan. Itu yang paling awal. Bila dah kejahilan yang terdapat pada diri kita yang bersarang di dada-dada kita ini dapat kita hakis sikit demi sikit. Memang tak boleh buang semua nak. Kebodohan yang ada dalam diri kita ni kita tak boleh buang semua. Dia kok mana pun dia ada juga sikit. Kadang-kadang dia banyak, kadang-kadang dia sikit. Jadi dengan sebab kebodohan tu lah, dia pun mencari satu jalan menerangi agar dia tak terlampau bodoh. Jangan marah bila saya sebut bodoh nah. Bodoh dengan jahil adalah dua perkataan yang muradif. Dalam bahasa Arab muradif ni perkataan seerti. Sama makna. Bodoh pun yang tu, jahil pun yang tu. Cuma jahil dengar lembut sikit lah. Kalau bodoh tu macam amboi kata kat aku bodoh. Aku taklah aku ni jahil. Tapi janganlah sampai tahap bodoh. Sama tak? Sama lah tu nah. Taklah aku ni jahil. Tapi tak usah duduk kata sangat aku bodoh. Kan? Sama lah tu. Okay. Kita perbutukan niat lah. Di antaranya keistimewaan yang orang bagi kepada penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni orang yang cari ilmu lah. Tak kira lah. Dicari dalam buku ke, dicari dalam Google Meet ke, dicari dalam YouTube ke, dicari di masjid ke, di surau ke, di dewan ke. Jadi dia
adalah seorang penuntut. Kok mana pun dia nak mencari. Itu nama dia. Orang yang mencari ni orang yang menuntut. Menuntut agar terisi ilmu di dalamnya. Keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang menuntut ilmu. Satu hari, beberapa orang sahabat yang duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? Lantas baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, manusia yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling kuat takwanya. Bertanya para sahabat, macam mana nak sampai kepada tingkatan takwa ni? Rasulullah kata, kena ada ilmu. Baru orang boleh takwa. Kalau tak ada ilmu, jadi takwa. Nah, kenapa? Daripada ilmu, kita boleh membentuk amal kita. Daripada ilmu, kita boleh sembahyang. Daripada ilmu, kita boleh kenal Tuhan kita. Daripada ilmu, kita boleh membentuk akhlak syahsiat kita. Kalaulah keseluruhan dengan akhlaknya, dengan akidahnya, dengan ibadahnya yang cukup lengkap, barulah boleh jadi orang takwa. Jadi nak paling mulia di sisi Allah, kena bertakwa. Macam mana nak capai level takwa ni? Kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak sampai. Tak duduk sembahyang, tak berhenti tapi tak faham sembahyang apa. Tak faham. Hang sembahyang apa? Aku tengok orang sembahyang, aku sembahyang. Orang sembahyang, aku sembahyang. Tak faham. Takwa sampai? Tak sampai. Tak sampai. Kemudian bertanya lagi sahabat. Lepas tu siapa? Lepas tu siapa yang paling mulia di sisi Allah? Kata baginda Nabi SAW, yang ku kenali manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka sahabat-sahabat bertanya, sebab apa dia pun duk tunggu siapa Nabi tak kata diri dia. Walhal manusia paling istimewa di dunia ni dulu, kini dan selamanya, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tak kata diri dia? Tu orang ada ilmu. Tak payah angkat diri sendiri. Seluruh manusia akan mengakui tentang keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, bila Nabi jawab Nabi Yusuf alaihi salam, maka tertanya-tanyalah para sahabat, di manakah keistimewaan Yusuf? Adakah kerana wajah dia? Adakah kerana dia jadi raja? Tak, kata Nabi SAW. Sebab ayah kepada Nabi Allah Yusuf siapa dia? Nabi Yaqub. Dan ayah kepada Nabi Yaqub siapa dia? Nabi Ishaq. Ayah kepada Nabi Ishaq siapa dia? Nabi Ibrahim. Jadi tok wan dia, ayah dia, tok wan dia, nenek dia, semua jadi nabi. Semua nabi. Sebab kata Rasulullah, Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Mulia tak? Keturunan termulia, kata Nabi SAW. Orang yang paling tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Yusuf. Sahabat tunggu, awak dia tak sebut lagi siapa. Kami bukan maksud macam tu. Kami bukan maksud daripada segi keturunan. Kami maksud dari segi lain. Ada yang lebih mulia daripada tu. Maka Nabi jawab, kalau itu bukan maksud kalian, orang yang paling terbaik di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang berilmu. Dia sebut tak dia? Dia tak sebut juga dia. Dia tak sebut juga dia. Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling baik di sisi Allah. Dan di antara orang berilmu yang paling terbaik, orang yang terus menuntut ilmu walaupun dia tahu dia ada ilmu. Okey, kita ni, kita tahu kita ada tapi tak banyak, sikit. Kita cari. Sampai kepada satu tahap, boleh dah kot sikit. Kita ada sedikit keyakinan untuk nak ajak orang kongsi seorang sikit. Bolehlah juga. Contoh macam kita belajar mengaji Al-Quran. Belajar. Sampai kepada satu tahap,
Seorang kawan kita mai tanya, "Hang boleh tak tolong aku ajak aku ngaji? Aku segan nak pergi ngaji ramai-ramai. Aku tak boleh. Malu dekat orang." Kita ni antara yakin dengan tak yakin. Aku pun tak berapa pandai. Jawapan seorang yang berilmu dengan penuh tawaduk, aku pun tak berapa pandai. Aku duduk dengar hang baca, okey. Elok saja. Tolong saja. Aku ni tak kenal terus ini. Waktu ni, dia kata, kita tahu kita tak berilmu, tapi bolehlah sekadar nak berkongsi seorang sikit. Mailah, ajak pelan-pelan. Terok tetot lagu cara aku. Orang yang berilmu sebenarnya, dia ada satu sifat tawaduk dalam diri, rasa dia tak sempurna. Yang tak ada ilmu ni yang selalu pandai-pandaian. Pandai-pandaian. Bila mai dia mengajak orang, dengan dia pun herat, dengan anak-anak murid dia pun sesat. Itu yang berlaku. Inilah yang dimaksudkan penuntut yang rugi semata-mata. Kesian. Belajar mengaji Quran. Kita dengar dia baca teruk sangat. Biasanya kita akan tanya pada orang yang baca Quran, ngaji kat siapa? Kan? Ngaji kat siapa? Ngaji kat guru tu. Khatam 7 kali dah. Banyak sangat kot. Sampai 7 kali khatam. Tapi baca lagu mana Siam cakap Melayu teng-teng atau petang-teng. Dia tak kata apa pun. Dia kata baca-baca je. Dia kata khatam. Selang setahun khatam. Punya buat kenduri pulut kuning lah khatam. Itu dipanggil penuntut yang rugi sebab dia tak tahu. Rupanya dia tak betul. Itu yang pertama. Golongan pertama. Golongan yang kedua. Yang mana si penuntut tu, dia pergi menuntut ilmu, dia cari ilmu tu, dia nak suruh orang puji. Itu rajin mengaji. Balik kelas ni, pergi kelas ni, balik kelas ni, pergi kelas ni, rajin sungguh-sungguh. Sampai tak lekat di rumah, rajin. Dia akan dapat pujian daripada manusia. Tapi dia tak akan dapat pahala di sisi Allah. Rugi semata-mata. Masa dia habis, kaki dia lengur. Tapi rugi semata-mata. Dan ada orang yang menuntut ilmu, nak mencari keuntungan dunia semata-mata, menjual ilmu atas nama agama. Maknanya, kalau nak panggil saya pergi ceramah, sediakan tiket kapal terbang 2. Sediakan hotel. Saya tak mahu hotel 3 bintang, 5 bintang. Selebriti kan? Kemudian duit sebanyak berapa sekian ribu. Baru saya pergi. Oleh kerana orang semua suka dekat dia, sanggup. Sanggup. Yang pertama, sediakan tiket kapal terbang. Bukan 1, 2. Dia kena buat maram dia. Yang kedua, tempat yang selesa. Yang ketiga, imbuhan yang banyak. Ini yang kita meletakkan harga atas nama agama. Maknanya bukan tak boleh terima upah. Kan? Kalau diceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana membawa ilmu daripada bumi Mekah ke bumi Madinah penuh kesengsaraan, luka tapak kaki baginda berjalan 400 km di dalam cuaca yang panas terik. Berjalan kaki, payung pun tak ada. RNR nak berhenti pun tak ada. Hanya baginda berlindung di bawah bayang-bayang gunung, bayang-bayang bukit. Dan kita tahu di antara mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW ada ghamam, ada naungan awan hitam yang menaungi Nabi SAW. Itu pun Nabi cari juga lindungan daripada batu-batu besar untuk berlindung. Kenapa? Semata-mata membawa ilmu untuk mengajar penduduk Madinah. Bila sampai di Madinah, ada yang mau terima, ada yang tak mau terima. Bila tak mau terima, Allah Ta'ala buat turun ayat Al-Quran. Kata Allah, dia bukan minta upah pun. Dia tak minta upah. Dia berusaha. Dia bekerja sendiri.
Dia cari rezeki sendiri, dia tak minta apa pun apa. Hamba cuma ikut saja apa yang dia ajak. Pun orang tak mau ikut. Macam-macam ancaman yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlaku peristiwa ini 1500 tahun yang lalu. Dan andainya baginda sallallahu alaihi wasallam ada pada hari ini, zaman penuh kemewahan ni, masya-Allah, dah tentu istana besar dibina untuk baginda. Tidak? Nabi tak payah bersusah-susah untuk berlapar. Pernah rumah Nabi tiga bulan tak ada apa nak masak. Lampau susah, miskin. Tapi kalau baginda hidup pada zaman kita, nescaya baginda lah orang yang terkaya, mungkin lebih daripada raja-raja. Ketika mana Nabi menghadapi sakaratul maut, Jibril datang kepada Rasulullah bagi mengucapkan takziah. Jibril ni turun untuk ucapkan takziah kepada Nabi SAW. Bila melihat wajah Nabi yang kemerahan kerana menahan kesakitan sakarat, Jibril menawarkan satu tawaran yang paling hebat. Wahai Muhammad, mahukah aku minta pada Allah untuk dipanjangkan usiamu sampai kiamat? Kau akan hidup pada satu zaman yang penuh dengan kemewahan. Zaman kita ni, zaman mewah lah. Nak tahu mewah tak mewah, kaya tak kaya, kita ada dalam ni. Dalam serta ada di dalam, ada dalam ni. Buka almari kain baju pun sudah. Tu tak serta beg tangan dia lagi. Beg tangan sampai tak tahu nak gantung, bungkus pula buah atas bawah almari. Nah, daripada hak murah RM10 sampai yang RM1,000. Tak terpakai, tangan ada 2 saja. Kan? Tu tak serta lagi tentang tudung. Saya kata hijau saja pun ada 10 jenis hijau. Kalau ni macam-macam warna, tekis tak tekis. Saya baru ni nak eja tekis. Macam mana aku nak eja tekis? Eja macam mana dia terkelak? Dahsyat, tak? Mewah tak? Mewah sungguh. Tak cerita pasal makan minum lagi, masya-Allah. Lepas tu duk kata susah. Aku ni susah. Susah apa menatang? Kasut depan tangga pun bercambah. Ni kasut pakai di rumah, ni pakai dalam, ini pakai ke jamban. Yang ni pakai keluar jauh sikit, yang ni lagi jauh. Yang ni lagi jauh-jauh. Tu orang cerita kasut. Stokin tu saya cerita. Stokin dengan kerongsang. Kerongsang boleh bubuh dalam balang kuih raya. Tu pun tak mengaku senang. Susah juga. Susahlah aku ni. Pemahung kita ni kufur nikmat. Kita kufur nikmat. Saya tak kata kat perempuan, saya kata kat saya juga. Kita kufur nikmat. Ketika mana kita tak mensyukuri dengan nikmat apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita makan, kita tak boleh habis. Kita buang. Binatang pun tak boleh makan. Hidup pada zaman kemewahan. Kemudian kita masak lagi. Benda ada. Tapi tak boleh makan dah. Pasal apa? Perangat nak kemarin. Hari ni masak lain pula. Hak yang kemarin punya perangat ya, kering sampai berkentang, sampai periuk-periuk. Berkerak. Nak buang sayang. Beli sotong sampai panjang-panjang tu. Buat gulai. Dia pun seronok makan gulai macam tengah hari. Malam dia pun tak mahu dah. Kau nak cari hak lain. Habis tu kita ni sayang tengok perangat. Adalah ubi seketul, sotong sekok duk perangat. Esok perangat pula sampai kering boleh jadi seronding. Dah lah, buang. Miskin lagi. Kita lah kaya. Andai Nabi SAW hidup pada zaman kita. Dia kata zaman mewah. Jibril tanya kepada Rasulullah, mau tak? Aku boleh minta pada Allah agar dipanjangkan usiamu sampai kiamat. Kalau kita minta, tak apalah, boleh aku nak hidup sampai kiamat. Rasulullah kata apa? Dia tak mahu. Dia tak mahu, dia kata. Aku tinggalkan 2 kepada umatku. Aku tahu mereka pandai membawanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis. Telah pun ku tinggalkan wasiat yang paling mahal
yang Allah, yang Rasulullah tinggalkan pada kita, maka selagi mereka beramal dengannya, mereka akan jauh lebih kaya daripada sahabat-sahabat aku yang ada hari ini. Jadi Rasulullah menolak tawaran Jibril untuk hidup pada zaman mewah. Zaman kita zaman mewah. Dan kita akui kita mewah. Cerita bak kematik pun sudahlah. Nah, hak yang tak pakai, hak yang tak jahit lagi, hak yang duduk dalam plastik tak buka lagi. Nah, dia simpan. Beda-beda nak mati. Mati jangan bagi kematik ada cap tu. Dia turun color. Dekat mayat tu. Nak cari kematik lama tu. Oh kita beli kain batik panjang. Ni beda-beda nak mati. Kain batik panjang tu ikut dalam kubur ada. Sekat tu je. Buka lah. Balik lah. Tapi andainya ada imbuhan dengan ilmu yang kita simpan sesuatu untuk kita bagi tukaran wang ke akhirat, maka itulah yang terbaik. Cuma nak share satu cerita aja. Cerita tentang seorang raja. Ni zaman tabi'in, bukan zaman Rasulullah. Raja ni cukup makmur. Kekayaan melimpah ruah. Tapi dia tak ada ilmu. Dia nanti sampai kepada satu tahap, dia panggil guru mai ajak anak-anak dia. Saya tak kata kat raja hari ni ni raja zaman tabi'in. Raja hari ni semua berilmu belaka-laka. Okey. Bila didatangi guru ni, satu hari dia nak pergi tengok macam mana cara guru ni ajak anak dia. Guru ni baru nak belajar fardu ain. Macam kita ni baru duk belajar fardu ain lah. Bila lah nak naik ke kitab-kitab besar tak naik dah kot. Sebab saya pun mengaji, punya lama pun mengaji bab fardu ain je. Kemudian dia pergi dengar, iaitu tentang seorang guru yang membetulkan wuduk anak dia. Membasuh tangan sampai siku. Ini rukun wuduk kan? Anak dia ni kuku panjang. Lepas tu guru ni membetulkan tangan anak raja. Hak yang tak pernah buat apa tu Bila dia ambil wuduk, guru ni tunjuklah kuku yang panjang tu. Dia suruh buka. Macam kita lah buka buku tu bagi masuk ayat. Bagi masuk ayat di bawah tu. Lepas tu dia tengok, dia kata, perlukah sampai koyak? Bukanlah koyak, guru tu buka lah ruang untuk menyampaikan wuduk. Dia tanya lah dekat guru tu, perlukah sampai buat macam tu? Selama ni dia pakai cedok begitu saja Macam kita lah, pergi pakai gurih begitu, tarik, pergi depan belakang tarik begitu je. Kata guru ni adalah perlu. Andai terdapat sebarang isi, sebarang daging, wajib basuh. Contoh dia ada orang naik benda, kan kita macam isi lebih, ada bulat, wajib kena. Lepas tu dia tanya kepada guru ni, dia kata, anak dia ni, yang dia tak bagi belajar dengan orang lain, sebab anak dia ni, kaki tak ada sebelah. Kaki tak ada sebelah, terpotong kaki tu sampai kepada atas pada tumit. Atas pada tumit. Jadi anak dia tak ada kaki lah. Adalah betis semua ada. Jadi waktu ni dia kata, perlukah ketika berwuduk dia basuh kaki dia sebab dia tak ada kaki? Kata si guru ni tadi, wajib basuh walaupun tak ada kaki. Basuh takat mana yang ada. Contoh, kan dia ada sampai takat pergelangan kaki saja, basuh pergelangan kaki tu. Okay, katalah kalau kita kena potong kaki sampai ke lutut. Kaki kanan dipotong sampai ke lutut. Kaki kiri ada. Basuh bahagian yang tinggal dekat ke lutut saja. Lutut tu pun kena basuh. Bila dia belajar, dia dengar guru dia kata, sebenarnya dia kata, aku tentang berwuduk pun aku tak betul lagi. Dia kata macam tu. Satu hari dia fikir, apa nak jadi dengan hidup aku? Aku mampu miliki
dunia dan isinya. Tapi aku tak mampu menguasai ilmu, ambil ayat semayang pun aku tak mampu. Dia tinggal tahta. Dia tinggal tahta, segala-galanya dia wariskan kepada ahli keluarga dia, dia tinggal. Dia mengembara, mencari ilmu daripada satu negeri ke satu negeri. Sampailah kepada satu negeri, dia jadi musafir. Raja yang meninggalkan tahta dia. Dia jumpa satu negeri ini, buruh. Kita panggil orang kontrak, duk buat bata dengan tanah liat. Jadi dia kata, boleh tak dia minta kerja dengan orang yang duk buat bata tu? Boleh, dia kata, tapi sikit. Upah sikit sangat. Upah banyak mana? Upah 3 dirham. 3 dirham. Sebulan 3 dirham. Sikit sangat. Tapi dia tak akan bayar secara bulan, dia akan bayar secara hari. Apa yang dia bagi? Dia tak bagi duit. Dia bagi roti. Dia bagi roti, sehari 2 buku roti. Sehari 2 buku roti. Satu makan siang, satu makan malam. Apa dia kata? Boleh, dia nak kerja. Dia kerjalah buat bata tu. Jadi kawan dia ni tengok, dia ni pelik. Dia makan sebelah roti, sebelah bagi dekat burung. Sebelah dia jamu burung dan dia jamu anjing. Satu lagi roti, hak yang untuk disimpan makan malam, dia bersedekah kepada fakir miskin. Jadi 2 biji roti tu setengah saja dia punya. Tanya dia kenyang ke? Kenyang, dia kata kenyang. Sebenarnya tak kenyang. Kita kalau makan sebelah roti, makan roti canai sebelah, duk terkecap-kecap lah. Baru sampai tang ni, tak turun ke bawah lagi. Tak singgah pergi Rengkong lagi, baru sampai tang ni. Sebelah. Kan? Kalau sebiji tu bubuh kuah bagi kembang tu, gagal-gagal lah. Kalau saya lah, puan-puan mungkin cukup. Saya 2 baru aku kata dia. Lagi tak 2 aku tak kenyang. Kalau gitu punya upah pakai habis lah. Kan? Jadi bila pembahagian dia yang begitu detail ni, orang panggil lah mai bila nak Ramadan, panggillah segala asnaf untuk beratur. Raja di negeri tu nak bagi bantuan, macam kita katalah, untuk dimarahkan Ramadan, menghidupkan Ramadan, dia nak bagi bantuan. Orang pun panggil lah mai hamba-hamba rakyat yang mana fakir miskin ni pakat beratur lah. Nak pergi ambil bantuan, macam kita lah nak ambil voucher makanan kan. Kawan dia ni pun kata, jom kita pergi. Tak mau, dia kata, dia tak mau. Jom kita pergi, hang ni kita tengok susah sungguh. Memang tak ada apa dekat dia. Memang dia tak ada apa. Dia tak mau pergi. Dia bukan susah apa, dia pernah jadi raja. Kan? Cuma orang tak tahu. Lepas tu, dia kata, ni raja mana ni? Ni negeri apa? Negeri Basrah. Dia kenal. Dia kenal raja tu. Dia kata dia tak mau pergi. Bila dia tak mau pergi, dia lari. Pasal dia paksa juga dia lari. Habis dah raja yang negeri Basrah ni berbagi habis semua. Dia bertanya, ada lagi tak? Ada lagi tak siapa yang tak dapat? Ada, dia berkata. Ada seorang ni. Dia memang susah sungguh. Dia bukan orang sini. Dia musafir. Tapi bila dia main kerja sini dah lama, kelakuan dia begini, dicerita. Lepas tu, kalau habis kerja dia buat apa? Habis kerja dia nanti tunggu dari satu majlis ke satu majlis ilmu. Belajar. Waktu orang habis majlis ilmu, mungkinlah macam kita ada jamuan ke, ada apa. Dia akan tinggal. Kita akan duduk. Kita akan makan. Dia akan tinggal. Raja tertarik hati nak jumpa dengan dia. Tak apa kalau macam tu, panggil dia mai. Suruh dia mai ambil. Kata dekat dia, dia nak apa dia boleh ambil. Sepanjang Ramadan tak payah kerja di kilang bata dah. Kalau kita tak kira lah. Tinggal lantai. Punya sapu dah. Orang kata ambil seorang satu. Tak ambil 3 boleh tak? Kan? Dia nanti ingat. Kawan-kawan dah.
Bila dia nak balik pergi buang je, makan. Tak termakan. Semua tamak. Ha? Dia tak pergi. Panggil dia tak pergi. Lepas tu raja ni pesan, dia tak main tu. Aku teringin sangat nak jumpa. Allah Ta'ala pun campak dalam hati Raja Basrah ni. Teringin sangat nak jumpa dengan dia. Walhal ramai kalau ada. Aku nak jumpa dengan dia. Panggil dia tak main. Ish, siapa dia yang berani mengingkar perintah raja? Raja kau nak jumpa. Kalau kita lah, aku tak tahu lah buat baju 3-4 pasang nak pergi jumpa raja. Ha? Kali kedua panggil pun dia tak pergi. Pun dia tak pergi. Bila mai kali ketiga raja panggil, kawan yang tukang report pasal dia ni abang kata, dia tak mau main. Dia ni pun serba salah abang. Abang kata dia tak mau main. Pasal apa dia tak mau main? Pasal apa dia tak mau jumpa aku? Aku pemerintah negeri ni. Pasal apa dia tak mau jumpa aku? Kami tak tahu apa alasan dia. Dia kaya-kaya sangat. Dia paling fakir antara kami. Bahkan dia akan basuh pakaian dia. Pakaian ada sepasang dia. Ketika mana dia membasuh pakaian bawah dia, ini seluar dia akan pakai baju saja. Waktu dia basuh baju dia akan pakai seluar saja. Kita sampai dah tahap tu. Macam saya sebut, kita tak ada yang tu takat-takat sebulan tak basuh baju. Tu ada lagi boleh pakai. Nah? Punya belambak. Cari orang lah nak bagi. Orang bagi tahu kata siapa nak bagi baju terbakai punya pergi hantar. Sampai tinggi bumbung punya banyak. Semua orang ada lah. Tudung tu serta lah. Apa jenis fashion? Hak yang 3 layer, hak yang 2 layer, hak yang selayer, hak berlayer-layer. Jadi raja ni kata tak apa kalau macam tu aku nak jumpa dia. Tang mana rumah dia, dia duduk di masjid. Raja ni pergi. Dia tahu kata raja nak main. Nah, raja kalau main dia tak main seorang lah. Nah. Dia adalah bodyguard dia. Dia dengar bunyi tapak kaki kuda. Pengawal di raja dia lari. Dia lari, dia tak mau jumpa raja ni. Dia lari. Bila raja sampai dia tak ada. Kemudian raja ni tanya, bila masuk dalam majlis ilmu, orang yang tu pakat mangkit lah. Menghormati, meraihkan pemimpin negara. Pakat mangkit. Dia tanya yang mana satu. Yang apa kata tu. Tak ada, dia kata dia dah keluar lari. Jadi bila dah keluar lari, raja ni kata, macam mana cara aku nak jumpa dengan dia? Boleh jumpa sembunyi-sembunyi. Jangan zahirkan kata raja, berpakaianlah seperti rakyat biasa dan jangan naik kuda. Dia ni pun menyamalah satu hari punya nak jumpa dia. Dia duduk jauh daripada orang. Pi jumpa dengan dia, tanya dia, tak cam lagi dia siapa. Tanya dia pasal apa yang lari. Dia kata, aku bimbang, aku akan sembah hormat kepada hang melebihi daripada aku sembah hormat kepada Allah. Itu jawapan yang pertama. Kan bila dah jumpa raja ni nak kena tunduk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Patik pacal yang hina. Apalah hang nak hina diri yang sangat di depan manusia. Aku tak mau, dia kata. Aku bimbang, aku menghormati hang melebihi aku hormat kepada Tuhanku. Yang pertama. Ayah ni dengar je, kalau raja lagi dia pancung bang. Yang kedua dia kata, kerana tahtamu terlalu tinggi, hartamu terlalu banyak, aku takut hati aku terpaut pada kemewahan ni. Dia bimbang. Takut dia berkenan balik. Kan dia main daripada tempat tu. Dia takut dia teringin balik. Pada pakaian raja. Pada pengiring-pengiring si raja tu. Bila dia kata macam tu, aku bimbang. Takut dia tenggelam dalam kemewahan dunia. Lepas tu raja tu kata, macam kenal. Macam pernah tengok. Lepas tu dia pun mengaku lah. Mengaku. Orang yang ada ilmu bercakapnya benar. Dia kata sebenarnya, dia kata aku raja sekian-sekian negeri. Ya, dia kata berita tu dah tersebar. Raja sekian-sekian negeri lari meninggalkan tahta.
Tak dapat dikesan, mana duduk dia. Rupanya tang sini yang duduk tu. Tanya sebab dia lari meninggalkan tahta hanya kerana ilmu wuduk saja dia tak pandai. Dia kata selama ni aku boleh memiliki apa yang aku hajat, aku boleh dapat. Tapi rupa-rupanya solatku dan ibadahku semua tak betul. Dengan sebab aku tak ada ilmu. Aku tinggalkan kemewahan dan tahtaku kerana aku nak cari ilmu. Nak cari ilmu Allah Ta'ala. Dan bila ku dalami ilmu Allah Ta'ala, maka ku fahami dan ku tahu bahawasanya ilmu itu tak boleh dijual beli. Ilmu Allah tak boleh dijual beli. Dan aku sedih bila mana orang yang ada ilmu, kan bila habis kuliah atau dalam kuliah dia ada buat kutipan, kan? Kutipan untuk bantuan sekian, kutipan untuk bantuan sekian. Ada orang yang berharta tapi menghina. Guru agama tak ada lain, lagi dia jalan tabung. Lagi dia jalan labek dia. Perumpamaan macam tu. Aku bimbang bila orang berharta menghina mereka yang cuba menyebarkan rezeki untuk sama-sama dikongsi pada yang berkurangan. Aku sedih, dia kata. Dan ketika mana aku dipanggil untuk menerima imbuhanmu, aku lagi takut. Sebab Allah bagi aku hari-hari sebelah roti. Aku takut kalau aku termakan satu roti. Kerana sebelah lagi milik burung-burung dan anjing. Sementara sebiji lagi untuk diagihkan kepada fakir yang lain. Aku bimbang apabila aku menerima pemberian, kita kata voucher makanan tadi, menyebabkan aku makan sebiji roti dan aku lalai daripada ilmu, aku lalai daripada amal. Aku bimbang. Ya, sampai tahap tu takut makan sebiji roti. Dengan kerana sebiji roti, perut dia kenyang, dia tidur tak boleh bangkit, perut dia kenyang, dia belajar tak boleh masuk. Sebenarnya kita ni di antara penyebab kenapa kita cepat lupa, kenapa kita malas, kerana kita makan terlampau kenyang. Saya nak keluar main tadi, saya goreng masa lodi. Bukan sebiji, 5 biji. 5 biji. Tunggu dia sejuk, siap-siap pakai baju, nak makan. Nak makan sambil duduk dalam kereta ni. Pergi tengok tinggal sebelah. Aduh. Kau rasa aku nak marah tak? Tapi oleh kerana jumpa hadis tadi ni, sebenarnya Allah tu dia bagi sekolah kita ni dulu lah. Awak lah tinggal sebelah. Awak yang hang tak perhabis, takut kena basuh pinggan. Lalu betul lah kan? Ingat mak saya dulu dia cerita. Dia jadi bunga pinggan, abah dia tak bawa basuh pinggan, kena dia makan perhabis. Dia tinggal sebelah. Yang kita tu ingat tak nak pergi ambil. Tapi dia tinggal sebelah. Wah lah yang tak makan perhabis. Nak marah, di tangannya ada kitab ni, nak bawa beg kitab lah. Tapi kata juga, kan dia bawa sebelah tu, siapalah tinggal sebelah. Ni mas kahwin bidadari surga ni, yang tak mau ke? Siapa pun tak mengaku. Baiknya. Bolehkah dengan sebelah ni nak kenyang? Sebenarnya boleh. Salah. Kan? Sebenarnya boleh. Lepas tu bila saya kembali kepada hadis yang kita belajar hari ni, Masya Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala dia didik kita daripada ilmu yang kita cuba nak praktis. Nak marah ke tak marah? Marah juga lah. Kita hak jenis makan banyak ni, dia rasa nak marah juga lah. Kan? Bila dia dah menyanyi, dia ingat tak ada siapa, aku saja kot. 5 biji kalau masuk memang berangin. Tapi nak bersebab atas ciptaan Allah Ta'ala. Pasal jangan mengantuk. Orang yang makan banyak, pertama dia, hati dia benar. Belajar payah dapat. Mengapai lagi susah. Mengapai lagi susah awak lah. Ulang lebih daripada 40 kali, tak dapat. Dapat dah di atas. Sebaris tu dapat dah. Tinggal sat lagi pergi kena start balik. Dari mana balik. Dapat dah baris kedua. Pertama yang kedua aku dapat dah. Hak ketiga pula tak dapat.
TV pula tak balik lagi satu. Sebab apa? Salah satunya dengan sebab makan. Ilmu susah masuk. Bila makan terlampau banyak. Maka berpuasalah, puasa dah gaduh lapak. Itulah kita Ini di antara ilmu dan amal yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengilhamkan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita jadi penuntut yang rugi. Kita tengok keterangan hadis ni. Ilmu agama adalah ilmu yang termulia sekali. Kerana dengan ilmu inilah manusia mengenali Tuhannya dan mengetahui bagaimana cara-cara untuk beribadat dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada ilmu ni, kita tak tahu macam mana cara aku nak jadi hamba Allah. Yang menciptakannya, dan dengan ilmu inilah mereka akan dapat menyelamatkan diri daripada api neraka dan akan dapat melayakkan diri mereka sebagai penghuni syurga. InsyaAllah ta'ala. Jadi, ilmu agama ini adalah ilmu yang menjambatani antara dunia yang fana ini supaya seorang dapat menyeberang ke negeri syurga yang tidak dapat ternilai harganya. Maka kalau ada seseorang yang menggunakan ilmu yang mulia ini hanya untuk mencari harta benda dunia yang sebenarnya tidak ternilai tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia telah menyalahgunakan satu anugerah besar yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan patutlah Allah Subhanahu Wa Taala memurkainya dan menghalangnya daripada memasuki syurganya, kerana dia sendiri tidak mahu menjadikan ilmu yang mulia itu sebagai jambatan yang menyampaikannya ke negeri syurga. Sungguh malang nasib penuntut ini, dan bukan hanya sekadar dihalang daripada memasuki syurga, bahkan bau syurga pun tidak akan dapat diciuminya. Sedangkan semerbak bau wangi syurga itu sudah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun sebelum sampai kepadanya. Jangan kata syurga, dia kata, bau pun tak dapat. Kerana bau syurga tu jauh, 500 tahun perjalanan nak sampai kepada syurga dah terpidu. Farahun min rauhatil jannah, maka mereka itu akan digembirakan dengan bauan wangi syurga. Ahli-ahli syurga ni tak masuk lagi dalam syurga. Siapa dia? Ashabul yamin. Dalam surah Waqiah dicerita, akhir surah Waqiah dia kata, orang yang berada pada pihak kanan, orang yang menerima utusan suratan daripada pihak kanan, mereka itu farahun wa raihanun jannatun na'im. Mereka itu akan mendapat satu kabar gembira, mereka itu akan digembirakan dengan raihan, dengan bau-bauan jannatun na'im, surga na'im. Kerana kata Allah, surga na'im itu 500 tahun jarak nak sampai, bukan 500 kilometer. 500 tahun nak sampai kepada dia, dah terhidu bau harumnya. Janganlah sampai bau dia pun tak dapat. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Waqiah, apabila ahli-ahli ashabul yamin, pihak kanan ni, menerima suratan amal ni, teruslah bau wanginya. Apa bau ni? Bau apakah ini? Tertanya sendiri-sendiri. Macam kita kan, kita bau yang bertanya sendiri ni, bau orang masak, tak mana Dr. Meh ni, kedai tang mana kan. Ni terhidunya haruman syurga itu menjadi satu igawan bagi ashabul yamin untuk mencapai suratan amalannya terus ke syurga. Bila sampai di titian sirat, ashabul yamin ini akan berkata sesama sendiri, siapa nak masuk dulu? Siapa nak masuk dulu? Tunggu saat. Tunggu saat, selagi Rasulullah tak sampai, maka tak boleh masuk. Itulah dia katakan, jarak bauan wangi syurga itu dah terhidu 500 tahun perjalanan dah pun sampai kepadanya. InsyaAllah ta'ala Jadi wallahu alam, pada pagi ini insyaAllah, andai ada rezeki, kita akan sambung minggu depan di atas satu tajuk, mujahid yang sial. Dia dahsyat dia punya tajuk dia ni memang menghiris hati kalau yang orang baca. Mujahid yang sial. Mujahid tu dah elok dah. Mujahid ni orang yang berjuang atas jalan Allah, tapi dia buah sial pula.
Nah, saya kata hanya Allah yang boleh kata dekat kita. Orang lain tak boleh kata. Orang lain kalau kata kat kita, kita marah. Nah, kalau Allah kata kat kita kata apa? Betul? Patut? InsyaAllah ta'ala nah. Okey, ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Okey. Ashabul Yamin tu apa dia? Ashabul Yamin ni orang yang akan duduk di sebelah kanan. Iaitu orang yang mencapai suratan amal dia melalui tangan kanan ataupun di arah depan. Kan dalam hadis Daqaiqul Akhbar, suratan kita ni di mahsyar nanti dia macam burung tu terbang ke atas. Nah? Dia nanti mai kepada kita, kita ni pemilik suratan yang dicatat oleh malaikat. Amal baik kita, amal jahat kita dicatat. Dan dia akan terbang sendiri dekat kita. Kalau dapat dicapai oleh tangan kanan, ashabul yamin. Kalau dicapai oleh tangan kiri, ashabul shimal. Kiri tu ke neraka lah. Kalau kanan tu insya-Allah ke syurga lah. Insya-Allah ta'ala. Okey, ayah. Ibu Jana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kena buat insya pula. Okey. Tak payah buat dah. Okey. Okey, mana satu yang betul? Okey, mana satu yang betul? Tentang solat jamak lah. Biasanya yang berlaku ni jamak takdim lah, bukan jamak takhir. Jamak takdim. Okey. Kita ni dalam musafir, kita dah jamak. Contoh kata, kita jamak dekat jambatan kedua nak masuk Pai Pulau. Kita jamak maghrib dengan isya. Waktu tu waktu maghrib, jadi kita masuk dalam isya dalam maghrib. Kita sembahyang siap-siap. Kemudian kita sampai di rumah kita. Isya tak masuk lagi. Ataupun sampai di rumah orang azan isya. Kita dah sembahyang dah tadi. Buat apa? Sembahyang jamak takdim. Sembahyang waktu maghrib dan isya dalam waktu maghrib. Jadi waktu isya tak masuk lagi. Kita sampai di rumah baru azan isya. Bila azan isya kita dah sembahyang. Nak kena sembahyang pula ke? Okey, ada dua pendapat. Qaul yang qadim, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tak perlu. Sebab kita musafir. Musafir ni Allah bagi satu rukhsah. Satu kemudahan untuk kita jamakkan solat. Walaupun kita dah sampai ke tempat mustaqim tu, maka tak perlu lagi dijamakkan. Sebab kita dah pun menunaikan hak dia di dalam waktu maghrib tadi. Pada pendapat yang kedua, qaul jadid. Qaul qadim ni qaul yang terdahulu. Imai qaul pendapat yang terbaru. Ulama mengatakan bila kita sampai ke rumah, waktu tu baru masuk. Kena buat. Tapi buat waktu tu saja. Tak payah qadha yang maghrib tu tadi. Itu pendapat yang kedua. Kita boleh memilih mana satu. Sama ada nak sembahyang lagi ataupun tak mahu sembahyang dah. Kedua-duanya boleh. InsyaAllah ta'ala janji kena tahu. Kena. Kan? Sebenarnya tak payah. Tapi kalau kata kita nak buat pun tak jadi salah. Okey. Okey, Kak Ana. Silakan Kak Rohana. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah nak cakap, Ustazah cakap tadi semua betul Ustazah. Macam kita ni kan, macam baju dah ada banyak pun nak beli lagi tu. Itu kita macam mana tu Ustazah? Hati kita tu tamak kan Ustazah. Itu saja Ustazah. Soalan ni memang kena muka saya balik.
Macam mana kita nak letak kategori kita? Kita ni dah ada, tapi kita beli lagi. Kan nak letak kategori kita ni. Saya kata soalan ni kena saya balik lah. Contoh baju. Baju lah ni Masya Allah. Murah pula tu. Buka TikTok. Walhal dah ada. Apa yang hang cari? Hang nak warna? Warna yang sama. Kadang warna biru tu saja ada 7-8 pasang. Hama gelap ke, hama terang lagi ke, hama yang lembut ke, hama keras, semua ada. Tapi kenapa kita beli lagi? Ini adalah nafsu. Kerana ini adalah nafsu. Nafsu amarah, nafsu yang tak terkawal. Adakah kita tamak? Ya, kita tamak. Saya mengakui kita tamak. Kita tergoda oleh hasutan nafsu yang tak pernah cukup. Bagi nafsu, dia tak pernah puas. Jadi kita ikut dia. Hang pakai baju ni fashion lama dah ni. Orang tak pakai dah fashion tu lah ni. Ni kami dulu-dulu kerja kelang muda-muda dulu pakai. Hang dah pakai lagi ni. Apa dah punya fashion lama. Kita tak mau. Bila sedemikian, maka kita akan ikut arus peredaran zaman. Apa sikap kita? Kita tamak. Kerana benar kita tamak. Kalau kata kita boleh buang, lawan. Lawan. InsyaAllah Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Saya tak mahu kata kat siapa. Saya nak kata kat diri saya. Tu saya kata apa? Kita buat cermin mata pun sudah lah. Kan? Cermin mata saja ada 3. Satu dalam beg tu. Satu dalam beg sekolah tang ni. Satu dalam beg sekolah tang tu. Pun ada 3. Lah satu tak bawa. Itu tamak lah. Itu tamak. Allah ya Allah. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah, nak tanya satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamak takhir kan? Macam kita peniat dalam Zuhur nak semayang dekat asar, kita bila dah sampai waktu asar, kita nak semayang Zuhur dulu ke atau asar lepas tu Zuhur? Okey, baik. Terima kasih. Berkenaan dengan jamak takhir. Jamak takhir ni kita tarik waktu depan pergi ke belakang lah. Tapi dalam waktu pertama tu kita kena niat. Makna dia, kita dalam perjalanan tengok Zuhur. Tapi dia rasa-rasa tak mau berhenti. Di kita semua wajib niat. Aku nak semayang jamak takhir. Wajib niat. Tak semayang lagi. Tapi kena wajib niat. Aku nak semayang jamak takhir. Maknanya tak semayang Zuhur lagi lah. Saat lagi masuk asar baru nak semayang. Itu kita yang dikatakan. Bila masuk asar, bah pun berhenti. Kapal terbang dia tak berhenti atas tu. Bah dia berhenti. Bila bah berhenti, kita nak semayang mana dulu? Okey, saya nak pilih benda yang paling afdal. Benda yang paling afdal, jikalau kita bersembahyang secara fardh, seorang-seorang, bukan berimam, maka kita raikan Zuhur dahulu. Kalau nak cari yang paling afdal. Zuhur, lepas tu semayang asar. Kita kan buat jamak takhir. Okey. Sebab apa? Mengikut turutan Zuhur dulu, lepas tu baru asar. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, kita masuk singgah RNR, ada orang buat sembahyang jemaah, kita nak ambil pahala berjemaah, dia sembahyang asar. Kita raikan asar. Asar tu tuan rumah. Kita raikan asar, lepas habis kita sembahyang asar, kita bangkit buat Zuhur. Mengikut keadaan. Nak cari keadaan yang paling afdal. Kalau seorang, kita raikan waktu hak mula dulu. Zuhur dulu. Lepas buat Zuhur, buat asar. Ataupun maghrib dengan isya, buat maghrib dulu. Lepas buat maghrib, buat isya. Tapi kalau kita masuk ke tempat berjemaah, raikan tuan rumah tu. Wallahualam. Faham? Terima kasih Ustazah. Faham. Ya, insyaAllah. Okey. Okey. Masa tu berniat dah nak duduk lebih daripada 3 hari.
Okey. Okey, menyambung musafir. Tu orang panggil menyambung musafir. Boleh tak nak jamak? Kita sampai 3 hari, lepas tu esok pindah pergi musafir kat tempat lain pula, kemudian musafir ke tempat. Boleh tak jamak itu terus? Ya, boleh. Kan pada pendapat Imam Syafi'i jangan lebih sampai 12 hari. Kalau kata kita sambung-sambung musafir lah, boleh sampai dekat 12 hari. Kalau kita sambung-sambung musafir. Tapi kalau kita tak sambung memang tak boleh lah. Kan itu kita faham lah. Tapi kalau kita sambung. Okay, hari ni nak pergi ke mana? Hari ni keluar lagi pergi ke sana. Esok keluar lagi pergi ke sini. Jadi musafir dia terus berjalan. Tapi kalau kata kita memang berniat ke tempat tu, duduk di situ, tak boleh. Tak boleh. Habis dah. Kita hanya boleh jamak kat jalan je. Macam kita sampai, kita ada satu rumah di KL. Di Pening ada satu. Kat jalan tu boleh buat jamak, sampai KL tak boleh dah. Habis dah, Ya. Saya tak clear lah. Tak betul. Kita jamak 4 rakaat. Okey, baik. Kita buat jamak Zuhur dengan Asar. Bila kita ikut imam buat 4. Kita ikut imam. Imam buat 4. Kita ikut imam. Lepas tu, sekali kita nak buat satu lagi, kita buat 2 saja. Sebab sembahyang jamak qasar kita boleh pilih sama ada nak buat 4 ataupun 2. Tapi oleh kerana kita ikut imam buat 4, kita buat 4. Lepas tu sekali kita nak buat kita punya, kita buat 2 saja. Boleh lah. Itu kita boleh pilih. Ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Okey, bila kita solat tasbih, kita tak payah baca dah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus sebab memang tasbih juga. Sujud pun macam tu. Cuma Fatihah dengan tahiyat wajib. Sebab dia rukun qauli. Ya, itu doa, boleh. Itu doa. Pada rokok dan sujud, kerana rokok dan sujud itu tasbih. Ya. Sebab saya kata pada rokok dan pada sujud tak perlu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi untuk solat tasbih dengan sebab dia tasbih. Tapi pada Fatihah, pada tahiyat, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud tu doa. Fatihah tu wajib, rukun qauli, tahiyat itu rukun qauli. Jadi kita baca. Tak salah. Siapa buat banyak dapat banyak. Tak salah. Okey dah. Ada apa Ada apa sesudah dulu insya-Allah taala. Kita pun mungkin dalam 2-3 kali lagi kita akan sambut Ramadan. InsyaAllah kita ada program sambut Ramadan di sini dah. Dalam perbincangan saya ingat mungkin minggu akhir kita sambut Ramadan tu kita buat qasidah Ramadan insya-Allah Nanti saya cuba cari dia punya qasidah dalam 2-3 jenis qasidah. Kita bawa. Boleh ikut no? Kena tunjuk orang matang. Rasa-rasa boleh tak? Boleh ikut no? Tak ada kita tanya pengerusi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha
وتجارة لن تبور اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمسلمات في غزة اللهم انصر المسلمين والمسلمات في مسجد الأقصى اللهم حرر مسجد الأقصى يا الله اللهم حرر مسجد الأقصى يا الله اللهم حرر مسجد الأقصى يا الله وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Terima kasih wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua sahabat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.